mula sekarang. Okey, hari ini selamat sejahtera. Kita akan pergi ke subtopik yang ketiga ya, iaitu luas sektor satu bulatan. Ini sangat penting. Selalu tanya dalam peperiksaan SPM. Okey, dan sangat bergunalah dalam kehidupan harian kita. Kenapa cikgu cakap begitu? Kamu tengok di sebelah sini apa gambar ya? Bulatkan, dia boleh aplikasi untuk kira luas Pizza Hut ini. Kalau kita tak belajar topik ini susah ya, nanti kita nak kira. Okay? Tetapi term-term itu macam perentas, tembleng itu kamu kena tahu lah. Okay? Itu sangat mempengaruhi. Dia bukan tanya luas sektor saja. Kalau tanya luas sektor saja sangat murah. Ya? Okay. Cikgu besarkan ya supaya kamu lebih jelas. Sekeping pizza berjejari 10 cm. Ini jejari 10 cm ya lah di pusat. Dipotong kepada 10 potongan, 10 potongan ya untuk 10 orang. Yang sama size, mesti sama size ya. Macam mana potong untuk dia jadi sama size? Jadi yang pertama kita kena buat line meter dulu lah. Line meter dia sudah menjadi 2 kan. 2 lepas tu buat lagi 1 line meter, dia menjadi 4. Lepas tu di sini bagi 2 lagi, nanti dia jadi 8. 8 nanti tambah lagi lah, tengok macam mana ya. Okey. Bolehkah anda anggarkan luas permukaan setiap potongan pizza itu? Tak boleh kan? Jadi kita kena kira guna apa yang kita sudah belajar dalam sukatan membulat ini, barulah kita boleh mengagihkan pizza ini kepada 10 ketul yang sama saiz dengan sudut sektor dia ya. Sudut itu dalaman kita sudah tahu dalam radian. Radian itu kita boleh convert dia kepada lajah. Okey, dengan menggunakan jangka sudut. Jadi semua orang dapat saiz yang sama. Okey, seperti dalam sekolah ya, semua kelas dapat saiz TV yang sama, 65 inci. Tak ada orang dapat 55, tak ada orang dapat brand yang lain. Semua Pizza Hut, bukan Domino Pizza, bukan US Pizza, semua Pizza Hut. Okey, jadi sesama. Sesama. Kalau ada orang dapat ini, ada orang dapat besar, ada orang dapat kecil. Kalau macam adik keluarga lah, 10 adik-beradik. Nanti kalau mereka bertolak ansur tak apa. Okay? Kalau tak bertolak ansur, mereka akan cakap, kenapa dia dapat besar, saya dapat kecil? Sesat. Jawab betul. Ibu bapa pun pening ya. Itu ialah tujuan kita belajar luas sektor satu bulatan ya. Baik. Apa lumus yang boleh digunakan untuk menyelesaikan masalah ini? Apa jawapannya? Jawapan dia ialah luas sektor satu bulatan. Ya? Itu sebagai set induksi. Kenapa kita belajar ini? Ya? Kalau ada soalan boleh buka mic dan tanya ya. Kamu sangat bertuah. Kerana semalam saya beri Google Meet dengan kelas lain ya, matematik. Suddenly mic saya, mereka boleh dengar apa saya cakap, tetapi mereka cakap saya tak dapat dengar. Okay, tetapi hari ini okey. Mungkin komputer itu dia selalu letih ke. Baik ya. Technician problem lah. Di luar jangkaannya. Okey, lepas tu menentukan luas sektor jejari dan sudut tercangkum di pusat bulatan ya. Ini sangat penting lah. Luas sektor satu bulatan merupakan lantau yang dibatasi oleh satu lengkuk. Lengkuk kamu sudah tahu kan, ini di luar panggil lengkuk ya. Dan dua jejari macam ini. Kita makan pizza itu ialah satu sektor ya. Aktiviti penerokaan yang berikut menunjukkan cara untuk menepik rumus luas sektor satu bulatan dengan menggunakan perisian geometri ya. Ini kategori dia. Dynamic iaitu panggil GeoGebra. Tetapi ini tak perlu ingat lah ya. Kamu kena ingat macam mana luas sektor ini dapat dicipta ya. Kerana kuat tinggi, kamu tahu macam mana formula ini datang, lebih senang untuk kamu ingat. Okay.
Kalau kamu hanya sebagai ingat saja tetapi tak tahu macam mana dia datang, okey, susah nak masukkan, ya. Itu ialah tujuan dia. Okey. Any question? Sudah 68 ya, semakin lama ya. Saya rasa 80 boleh capai ya. 69, jangan lag ya. Siapa sudah lag? Nanti saya baru download ya. Saya belum download. Ada yang sudah lag. Sudah 2 orang lag ya. Saya download sekarang. Okey, sebagai bukti ya. Semalam itu Max ya, mereka sangat bagus. Mereka bersama saya sampai tamat ya. That's why saya selalu apabila sekarang 68 kan, nanti pukul tapi saya rasa saya tak sampai pukul 11 ya. Kita habis 8 slide itu, jadi kamu boleh pergi buat latihan ya. Seperti apa yang dikatakan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia, selepas 30 minit kamu boleh take file lah. Kalau boleh saya cubalah ya. Kerana ini merupakan kelas yang kedua ya. Sangat detail juga kan. Belajar dari 7.30 hingga pukul 12.30 ya. 5 jam ya. Saya faham dulu cikgu pun sebagai murid ya. Okey. Sebenarnya kalau ada orang tanya, kamu ada belajar tak? Kamu kata, saya belajar di rumah lebih hebat berbanding dengan belajar di sekolah. Belajar di sekolah mungkin cikgu bagi latihan kamu buat saja kan. Okey. Tapi di sini kita perlu dengar lagi. Okey. Saya boleh tahu kamu ada dengar atau tidak. Saya sini ada satu software. Kalau kamu buka site lain, saya boleh nampak dia punya frekuensi berlain. Tapi saya percaya kamu semua memberi fokus lah. Ya. Memberi fokus. Betul tak? Kalau dalam kelas kita hanya bagi latihan buat saja kan, tak tahu tanya kan. Ini kena dengar lagi. Tapi saya akan cubalah ya, kerana kalau setiap kali meet dengar ya, nanti telinga pun sakit juga ya. Jadi cikgu akan cuba guna modul, guna video, kamu terus buat. Kalau kamu dengar saja, nanti tak buat pun tak boleh. Matematik dia perlu buat banyak latihan ya. Lalu kalau boleh buat, itu boleh faham. Tak boleh buat, tak faham. Kamu dengar macam faham, tetapi nanti buat soalan tak dapat. Itu maksud dia belum mencapai EP3 lagi lah. Atau aplikasi ya. Ada pengetahuan, sudah faham tetapi tak pandai buat lagi ya. Baik. Sambung ya. Okey. Ini macam mana letak ya dia punya formula. Hasil daripada aktiviti penerokaan 3 didapati bahawa, okey, ini dia punya formula lah, dia guna nisbah punya formula ya. Luas bulatan kamu sudah tahu kan, satu bulatan yang lengkap ya. Jadi satu bulatan lengkap, dia punya sudut ialah 360. Okey, jadi kita guna luas bagi dengan sudut ya. Sudut ini kerana kalau matematik dia hanya belajar dalam belajar. Jadi sementara kita letak dalam belajar lah dululah. Okey, luas sektor ialah sebahagiannya luas daripada bulatan. Kita panggil luas sektor minor lah, yang kecil. Kalau ini ialah major ya, yang merah punya ialah major, yang biru punya ialah minor. AOB ya, AOB. Okey, jadi dia mesti bahagi atau per sudut sektor AOB ya. Sebahagian ini panggil sudut sektor. Atau sudut yang tercangkung ya. Okey. Jadi kita sudah belajar pada lesson yang lalu kan. Sudut sektor kita wakili dengan theta. Okey. Semua faham lah, semua guru Malaysia selalas ya. Kalau bagi topik ini sektor mesti theta. Dia tak letak alpha, tak letak beta ya, semua letak theta ni lah. Okey, dari Pengleng hingga Sarawak semua letak theta ya. Okey, jadi sudah sampai sini luas bulatan kamu sudah belajar ialah pi darab dengan jari kuasa 2. Luas sektor minor AOB kita tak pasti. Jadi kita nak menebit dia melalui nisbah ini ya. Okey, jadi kalau nak cari luas sektor minor AOB ialah
pi darab dengan jejari kuasa 2 bagi 360 darab dengan theta. Okey, ini ialah formula untuk luas sektor ya. Okey, tetapi sini pi dalam unit radian ini lajah. Jadi macam mana nak bahagi? Tak boleh bahagi kan? Jadi itulah tujuan dia pada topik yang pertama, subtopik pertama radian. Macam mana nak ubah suai lajah kepada radian? 360 ini menjadi 2 pi. Okey. Jadi sini ada pi, sini ada 2 pi. Sudah boleh buat cancellation atau pemula tiada kan? Iaitu pi dengan pi kita buat pembatalan, jadi dia tinggal 1/2. 1/2 jejari kuasa 2 darab dengan theta. Itu ialah jawapan untuk luas sektor minor ya. Kita tengok yang seterusnya. Sini apa yang cikgu terangkan. Ini ialah formula dia. Nampak tak? L mewakili sebagai luas sektor minor atau luas sektor lah ya. Sama dengan 1/2 jejari kuasa 2 darab dengan theta. Tetapi ingat theta ini ialah dalam unit radian ya. Dalam unit radian, bukan dalam lajah ya. Okay. Kalau sini dia bagi lajah, kita kena convert dia dalam radian. Kalau radian ini tak perlulah, terus darab dengan jejari dia kuasa 2 bagi dengan 2. Itu ialah luas sektor. Ini hanya matematik tambahan ada. Kalau matematik biasa tak ada. Okay. Matematik biasa dia akan guna ini. Okey. Lepas tu sini theta dia bukan dalam radian, dalam lajah. Lepas tu lajah dengan lajah ini contohnya 60 lajah, sini 360, jadi 1/6. Jadi luas sektor ialah 1/6 darab dengan luas bulatan ini. Luas bulatan mereka boleh carilah. Okey. Maksud dia ini adalah satu pizza hut dia bagi kepada 6 ketul. Okey, ini salah satu ketul yang sudah potong kepada 6 ketul ya. Itu maksud dia. Tapi kita belajar matematik tambahan, kita guna formula ini. L sama dengan 1/2 jejari kuasa 2 theta ya, theta dalam radian. Okey, dia ada dua cara ya untuk kira. Satu ialah kalkulator ubah suai dia dalam mode radian. Boleh terus kira, dapat jawapan. Okey. Tetapi itu saya tak menggalakkan lah. Kenapa? Kerana apabila kamu sudah ubah suai kepada mode radian, nanti lepas habis topik ini, kamu nak pergi ke soalan lain, contohnya perbezaan. Pastikan kamu kena ubah suai balik mode itu kepada digital. Ya. Kalau kamu lupa masih dalam mode A ya, nanti dia akan menjejaskan jawapan kamu untuk soalan lain. Itu selalu murid yang buat kesilapan. Jadi cikgu tidak menggalakkan kamu ubah suai kalkulator itu kalau kepada mode radian. Boleh ubah suai, kamu kena ingat kena ubah balik kepada DG apabila sudah pergi ke soalan lain ya. Kalau tak, nanti jawapan yang dibeli itu semua dalam radian, sudah salah. Radian ini hanya untuk topik ini saja. Lain topik seperti pembezaan tak boleh guna ya. Itu kena ingat. Setakat ini apa nak tanya cikgu? Wan Ying ada soalan tak? Theta dalam radian ya. Kalau tak ada, boleh soalan tab tak ada, kita boleh teruskan. Sudah 70 alam. Bagus ya. Sudah ada 70. Not bad lah ya. Sekarang 70 bagi dengan 100. 70% jadilah. Kalau boleh, cikgu nak 80% lah. Ya. Tapi sudah semakin mengulang ya. That's why cikgu nak kamu isi Google Sheet. Jadi mulai hari ini lah. Jadi kita boleh nampak trend dia ya. Macam kakak abang kamu, mereka ada isi tahun lepas.
Jadi boleh nampak. Kalau ada hadir ni 4 kali atau penuh ya, macam kurikulum 12 kali. 12/12 dia dapat makan penuh 10 makan. Kalau dia hadir 6 kali saja 5 makan lah. Macam tu. That's why saya letak Google Sheet. Dia semua boleh analisis ya. Sulah 71 orang. Bagus ya. Boleh terus ya? Bolehkah cikgu teruskan? Listen boleh? Listen? Boleh. Boleh ya? Boleh faham ah? Okey, jadi sampai sekarang cikgu sudah beritahu kamu apakah rumus untuk luas sektor. Luas sektor sama dengan 1/2 darab dengan jejari kuasa 2 darab dengan theta atau sudut sektor dalam unit radian. Fondi sudah left. Fondi saya kenal dia ni. Dia main badminton dengan jentau. Okey, kalau tak ada soalan kita teruskan kepada contoh. Okay. Tengok contoh ini. Ini yang selalu soalan tanya ya. Jadi luas sektor L. Jadi huruf besar L itu tak payah tanya lah. Dia mesti mewakili luas sektor ya. Bagi setiap sektor MON berpusat O yang berikut. Guna pi sama dengan 3.142. Kalau sudah beritahu pi mesti sama dengan 3.142. Jadi kita tak boleh letak dia 22/7 ya. Atau dalam sebutan pi ya. Kerana dalam jawapan akhir mesti dalam nombor perpuluhan ya. Tempat perpuluhan. 4 angka berarti ya. Itu ialah teknik dia. Kalau dia sudah beritahu guna pi sama dengan 3.142, maksud dia jawapan akhir mesti dalam nombor perpuluhan. Tak boleh dalam sebutan pi ya. Kalau tak dapat maka penuh. Untuk calon yang nak mendapatkan A+ ya. Okey, kita tengok penyelesaian dia. Okey. Langkah pertama, kita tulis L sama dengan 1/2 jejari kuasa 2 theta. Ini tak ada makalah, tetapi mesti guna formula yang betul. Kalau formula sudah tulis salah, pasti jawapan sudah salah. Jadi ini sangat penting. Okey, formula ini kalau sukatan baru sekarang jarang bagi ya. Jadi that's why cikgu nak kamu tahu macam mana formula itu letak. Senang untuk ingat ya. Okey, lepas tu ganti nilai L. L kita nak carikan, gantikan nilai J dan sudut sektor dalam radian dalam persamaan ini ya. 1/2 12 kuasa 2 dalam 1/7. Jadi guna kalkulator kita akan dapat jawapan dia untuk luas sektor ialah 122.4. Itu jawapan dia. Kalau nak tulis unit, pasti unit betul. Kalau tak payah tulis unit. Tulis jawapan dalam nombor angka saja. 122.4 sudah cukup. Boleh ya? Baik, itu jawapan dia. Ini soalan secara langsung lah, sangat mudah ya. Okey, B. Luas sektor sama juga, ganti 8 kuasa 2 darab 2/2. Di jawapan 4 angka berarti ya, nampak tak? Selalas ya. Tak payah tanya cikgu lagi, jawapannya nak berapa? Mesti 4 angka berarti. Kalau 70.4 tambah 1 kosong di belakang, supaya dia menjadi 4 angka berarti ya. Ada di antara rakan kamu sudah hantar ya secara dalam talian kepada saya sudah mark untuk dia. Dan saya beri komen ya, mesti dalam 4 angka berarti. Kenapa tau? Kalau dalam 4 angka berarti, nanti cikgu yang menanda itu dia confused. Nanti, ada orang murid yang dapat 30.39, ada orang dapat 30.41, ada orang tulis 70.4, ada orang tulis tu. Tetapi mana satu lebih tepat? Jadi mereka perlu ada satu penyelarasan, iaitu 4 angka berarti. Jadi di akhir misolat mereka kata, kalau jawapan mereka betul tetapi bukan dalam 4 angka berarti, tolak 1 maka x1 negatif 1. Jadi sebenarnya kalau ini 4 maka kamu hanya dapat 3 kalau bukan 4 angka berarti ya. Itu
dalam penandaan saya selalu beritahu murid. Ya. Saya suruh dia buat perbetulan. Kalau tak silap saya Wen Hui ya. Dia sudah buat ya. Dia sudah disubmit. Okey, bagus ya. Ada orang lepas 100%, macam Cha Hui Lam itu lepas 100%. Min Kit dia lepas 99 ya. Betul ya Min Kit. Okey. Sudut reflex. Sudut reflex cikgu sudah beritahu ya. Lebih daripada 180 kurang daripada 360. Jadi ini di sini ya, bukan 124. 124 ini bukan sudut reflex. Ini sudut jangka. Okey. Biasanya sudut reflex ialah sektor major yang merah ini. Jadi kena fahamlah, kalau tak faham senang buat kesilapan. Okey, C ini secara tidak langsung ya. Jadi kita kena cari sudut reflex MON dahulu ya. Macam mana nak cari sudut reflex? Kita akan guna 360 tolak 124. Jadi yang baki itu 236 itu ialah sudut reflex. Darab dengan pi bagi dengan 180. Kenapa? Kerana kita nak ubah suai dia menjadi radian. Okay, kerana luas sektor theta dia mesti dalam sebutan radian ya. Ada orang dia ada sokat ya, tetapi kena berhati-hatilah, cikgu bukan tak menggalakkan ya. Kamu kena berhati-hati kerana ini kelas baik kan. Jadi ada orang dia mesti ada cara dia sendiri. Tetapi kamu guna cara sendiri. Kalau betul tak apa, kalau salah kamu kena bertanggungjawab sendirilah. Ya. Kerana itu ialah jalan yang kamu pilih. Ya. Tetapi dia sangat cepat ya. Dia tak payah convert ini. Dia terus ubah suai kalkulator itu menjadi mode radian. Okey. Lepas tu dia boleh terus step 236. Okey, maksud dia 1/2 darab dengan 10/2 darab dengan 236. Okey, tetapi dia sudah ubah suai mode itu menjadi A ya, bukan D lagi. Di jawapan dia dapat ialah 206. Ini bukan 4 angka berti kan? Ini 3. Kenapa? Kerana ini dia sudah dalam digit ya, dia tak ada tempat perpuluhan apa. Dia ialah 206. Kalau kamu nak ubah suai dia menjadi 4 angka berti, tambah 1 kosong di belakang lah, tetapi kena ada perpuluhan. 206.0. Lebih baik lah. Okey ya. Jadi dia ada dua cara lah. Tetapi cikgu lebih prefer suka kamu ubah suai dulu kepada dia radian. Jadi di sini radian terus dapat jawapan ini. Sekiranya kamu kira di sini salah, ada orang tulis 4.13. Okey, jadi sini dia letak 4.13. Ini menyebabkan jawapan akhirnya tak betul. Tetapi masih dapat markah. Kenapa? Kerana cikgu tahu kamu tak buat, bukan tak buat, tapi nilai ini salah kerana semasa kamu buat pengubahsuaian dari lajar kepada radian, pengiraan dia ada silap sikit. Jadi walaupun tak dapat markah penuh, tetapi sekurang-kurangnya ada dapat sebahagian daripada markah. Itu sangat penting ya, kamu tunjukkan kerja kamu. Jangan semua guna kalkulator, ada orang dia nak cepat ya. Dia terus bagi jawapan 206, tetapi kita tak tahu macam mana 206 ini datang. Sekiranya ini betul pun kosong markah. Kerana dalam matematik tambahan, langkah kerja itu lebih penting daripada jawapan. Okay? That's why kenapa cikgu nak rekod. Itulah. Kalau tak, saya ada buat. Tetapi apa yang kamu ajar di dalam semua tak ada bukti. Okay? Atau buat modul. Modul dia ada hard copy. Macam cikgu ini, semua dalam soft copy lah. Kalau tak ada internet, tak dapat buka. Jadi kita sekarang ada jalankan dua cara. Satu atas talian, dalam talian, satu luar talian. Luar talian itu ialah modul. Okey. Dalam talian itu ialah Google Form dan Google Meet. Okey ya. Di dua-dua pun ada. Jadi kamu tak ada alasan. Cikgu, saya tak ada internet dalam rumah, atau saya tak ada printer, atau saya tak dapat menghadir kerana hari itu ada apa. Kerana masih boleh buat secara offline atau bukan live saja.
boleh lihat balik rakaman video dan download balik soalan yang buat ya dalam modul itu. Kerana PBD itu tetap save bilik belajar nak semua maka kamu ya. That's why kita sudah jalankan ini, kamu tak ada alasan saya tak ada buat latihan ke apa. Kecuali kamu malas nak buat, jadi tak ada makan. Jadi jangan lupa ya, mesti buat dia, tak buat nanti tak ada makan PBD ya. Itu ialah pilihan kamu tak pergi buat. Okay, soalan sudah ada di sana. Sehingga akhir tahun pun ada sana. Okay, kerana modul itu dia hard copy. Hanya download saja. Atau salin pun boleh. Okay ya. Baik, kita pergi ke B ya. B sudah, C sudah. Okay, tengok sini. Ini orang yang lagi hebat. Ini dia gunakan information tingkatan 6 pun boleh juga. Ini lebih advance, bukan tak boleh. Kalau boleh macam Minkit ke siapa, ada abang kakak dia sudah belajar tingkatan 6 atau mungkin guru yang mengajar tingkatan 6, dia ajar ini, formula ini boleh, tak ada masalah. Okay. Contoh dia macam ini, sebenarnya dia pun datang daripada formula ini. 1/2 darab jejari. Tapi satu jejari lagi dia lalap dengan theta. Jejari lalap dengan theta dia sama dengan X. Ya. Jadi dia ialah 1/2 jejari lalap dengan X. X itu ialah apa kelas? X itu ialah apa? Tak ada orang tanya saya. X itu ialah apa kelas? Wan Ying, X itu ialah apa? X ialah apa? Wan Ying ada? Distance, X ialah apa? Kamu sudah belajar minggu lepas. Tengok kamu boleh ingat. X ialah apa? Yang huruf kecil itu X ialah apa? X ialah apa? Mingkit. Oh, itu panjang lengkop. Pandai. Panjang lengkop ya. Nanti saya bagi markah bonus untuk Dixon. Dixon saya mesti bagi dia markah tinggi lah. Kerana dia selalu ada jawab ya. Saya suka. Jangan diam-diam nanti rekod itu, nanti kalau kementerian tengok ke siapa tengok. Kamu kelas ini hanya cikgu yang cakap saja ya. Yang lain tak. Okay. Jadi maksud dia kamu boleh guna 1/2 jejari lalap dengan panjang lengkop untuk luar sektor ya. Boleh. Sekiranya kamu tahulah kenapa jejari lalap dengan panjang lengkop ya. Biasa kita guna inilah. L sama dengan 1/2 jejari kuasa 2 lalap dengan theta kan. Tapi ada orang dia sangat pandai. Okay. Dia memang advance lah itu ya. Memang ada orang tu ya. Setiap kelas memang ada punya. Okay. Dia boleh cepat. Mungkin orang buat 5 minit, dia 3 minit sudah siap. Kenapa? Sekiranya dia sudah tahu panjang lengkok ini berapa dan jejari berapa, dia boleh cari terus. Dia tanpa cari sudut halaman sini. Okay. Dia terus guna jejari lalap dengan panjang lengkok bahagi 2. Itu sudah luas sektor. Boleh ya? Okay. Itu cara alternatif lah. Sekiranya kamu tak dapat ingat, apa yang ingat inilah ya. Ingat ini sudah cukup. Fokus satu cara. Orang biasa kita guna ini sajalah. Ini orang yang spesial lah ya. Dia lebih hebat. Ya. Baik. Seterusnya. Okay, contoh 8 ya. Boleh nampak ya. Saya sudah letak diagram yang besar. Saya sentiasa buat macam tu lah. Selepas habis saya akan buat dalam rakaman video dalam bentuk YouTube. Nanti saya sendiri pun playback. Kerana sekarang kamu nampak cikgu cakapkan, dengar kan. Cikgu sendiri cakap, cikgu nanti habis cikgu pun tak ingat lah. Jadi cikgu lihat balik lah. Okay? Ada cakap salah tak? Lain kali macam mana nak buat penambahan. Ya? Itu sangat penting. Ya? Sekarang kita ada ini hanya, that's why kenapa kita perlu guna ID MOE. Kerana kalau Google Meet biasa punya Gmail, dia tak dapat rekod. Hanya kerajaan, kementerian, pelajaran Malaysia baru ada ini. Okay? Dia baru ada function rekod. Kalau tak ada, kamu perlu pergi ke Zoom. Zoom adalah
okey, atau pergi ke Tencent pun ada. Okey, tetapi kalau Meet ini, takat ini MOE lah. Kalau tak, kamu kena guna software lah. Atau add in sendiri lah. Kalau tak add in, tak dapat ikut. Ya. Okey, pelajar di sebelah menunjukkan sektor POQ ya, yang bersulut theta radian. Nah, ini sudah dalam radian. Dan berjejari J. Diberi luar sektor POQ ialah 35. Nah, dia sudah bagi L sama dengan 35. Cari nilai J jika theta sama dengan 0.7 radian. Sudah dalam bentuk radian ya. Mula sikit. Okay, langkah pertama macam mana? Tulis formula dia dulu. 1/2 jejari kuasa 2 theta. Atau 1/2 jejari darab dengan sektor. Boleh ya. Tapi sini panjang lengkuk tak ada kan. X tak ada. Jadi kita guna ini lebih selamat. Sama dengan 35. 35 ini ialah L ya, huruf besar. Jangan tulis huruf kecil ya. Luar sektor ini kita guna huruf besar. Okay, dia ada bahagi ya, macam kamu punya Gmail address. Kalau dia punya address itu tak apa, huruf besar kecil tapi password lah. Kalau password yang ini karakter yang pertama ialah huruf besar, kamu letak huruf kecil, dia sudah tak terima ya. Password itu dia sangat sensitif. Okey, jadi di sini kita akan dapat 1/2 jejari kuasa 2 darab dengan 0.7 ya. 0.7 ini ialah yang soalan tadi ya. Kalau soalan dalam radian, tak payah ubah soal lagi lah, masih letak radian ya. 0.7 sama 35. Jadi nak cari jejari kuasa 2 ialah 35 darab 2 bagi 0.7. Jadi kita dapat jejari kuasa 2 sama dengan 100. Dia jejari sama dengan 10 lah. Okay, punca kuasa 2 100 kan 10. Jangan tinggal jawapan di sini ya. Karena dia nak jejari. Jadi jejari dalam kertas satu lah. Okay. Soalan ini boleh skor ya. Nanti habis semua, cikgu akan bagi kamu partial question lah. Dalam modul kamu buat ya. Kelas ini saya tak bimbang sikit lah. Kerana semua pun pandai ya. Sudah pandai buat modul. Okey. Kamu pun faham soalan kan. Hanya mungkin kamu belum biasa lagi modul itu adalah di Google Classroom. Tujuan cikgu letak di Google Classroom ya. Kerana kalau nak cikgu tanda online, saya guna handphone saya boleh terus mark senang. Tak payah download, print out mark lepas tu upload ya. Kecuali kamu nak buat dalam buku latihan dan hantar bersemuka semasa bersemuka. Itu lain cerita. Kalau kamu nak semak nanti contohnya SPM tahun ini pada akhir tahun, kamu nak tahu kamu dapat markah berapa, kamu boleh hantar. Cikgu boleh beritahu berapa markah kamu dapat. Ya. Kalau kamu semua hantar, saya pun tanda pun macam tanda satu center lah. 100.06. Okay. Tapi sekarang baru 10% saja. Okay. Bukan satu kelas ya, 4 kelas. Ini belum masuk ekonomi punya kelas ya. Ekonomi kelas pun ada 100 tak 35 campur 32, 67. Lebih kurang sudah satu pusat lah, 200 punya. Okay. Baik, B ya. Nilai theta jika jejari ialah 11 cm. Okey. Jadi kita gantilah jejari 11 ya, kuasa 2 theta sama dengan 35. Jadi kita cari theta itu, tetapi jawapan dia dalam unit radian ya. 4 angka berarti 0.578. Ini jawapan. Boleh ya? Jangan lupa perlu buat ya modul ada markah PPT ya. Kamu nak hantar online, saya mark online, saya return back. Kalau tak, mesti simpan dalam buku latihan 1 ya. Semua buat dalam buku latihan 1 ya. Mesti serta dengan soalan. Nanti saya akan letak dalam Google Classroom lah arahan dia ya.
Okey, ada apa soalan nak tanya setakat ini? Sudah 40, tinggal 20 minit. Tapi kita sudah separuh ya slide dia. Any question, kelas? Sudah 70 orang. 72. Saya download sekali lagi. Kelas ini sangat diam ya. Okey, satu lagi ya. Sekiranya lah, tapi saya rasa tak berlaku lah ya. Hopefully tak berlaku lah. Sekiranya MCA itu masih disambung selepas 18 Februari ya. Jadi sampai bulan Mei ke Jun ya. Okey. Jadi kita ada peperiksaan pertengahan tahun kan. Saya tak pasti kerana kamu tak pernah menduduki peperiksaannya sehingga sekarang, betul tak? Jadi semua berdasarkan PPT ya, best kamu. Okey. Jadi macam abang kakak kamu ya, saya sudah pernah bagi dia online test. Okey. Jadi saya akan bagi macam format SPM ni lah, kertas 1, kertas 2. Okey, sebenarnya soalan sudah siap, tetapi hanya kita dah pun sudah print out lah, semua dah siap print out, sudah bungkus. Hanya tunggu kamu balik ke sekolah lah buat. Sekiranya kamu balik ke sekolah, kamu boleh buat tingkatan 4 punya division, jadi kamu kena baca lah, itu tak ada masalah. Sekiranya tak dapat balik ke sekolah, masih macam ini ya, alam maya, PDPR. Jadi kita akan mengadakan satu test kecil lah, bukan penuh full set lah, secara online dalam talian ya. Jadi saya akan jemput semua panitia, guru matematik tambahan, Wandi, Wandim, Puan Nabilatul, memantau semua kelas, 6 kelas itu. Macam hari itu saya buat di sesi 2020 lah, tingkatan 5, abang kakak kamu. Itu jam kamu duduki peperiksaan online. Tak boleh macam ini lagi ya, mesti switch on kamu punya kamera. Okay, macam ini, switch on kamera. Boleh nampak ya. Tengok muka, tengok apa jawapan sini. Soalan saya akan public macam di screen sini lah, nanti kamu tengok. Lepas tu kamu kena buka kamera ya, dan kamera itu kena fokus kepada kertas kamu. Kamu buatlah, tulis. Cikgu ada 4 orang kan, akan memantau lah secara berasingan ya. Mungkin ada kelas macam Puan Madin, Ametis masuk Cikgu Lapidato ni ya. Google Meet address, Kanit dengan masuk dalam Cikgu Equine punya. Lepas tu Ametis masuk dalam Cikgu Pencikiau punya. Lepas tu mereka boleh memantau lah kamu tulis. Okay, dia ada masa mungkin 1 jam. Okay, sudah siap. Sudah siap, jangan masih tulis lagi ya, tetap pen. Okay, lepas tu macam mana? Ambil kamera. Cikgu buat demo untuk kamu ya. Okay, ambil. Okay, jawapan kamu. Okay, snap the answer. Lepas snap, seperti biasalah, kamu upload ke dalam Google Classroom. Okay, jawapan kamu. Sudah upload, lepas tu sudah boleh live lah. Jadi peperiksaan online itu kita tamat lah. Okay. Tapi kalau macam sudah tamat pukul 1 kan, kamu selepas 1:10 baru snap foto hantar ya, itu sudah tak terima. Cikgu hanya bagi masa 5 minit untuk kamu snap foto dan turn in. Karena kalau masa terlalu lama, takut nanti jawapan dia berlainan ya. Okay, ya. Itu cikgu beritahu awal lah. Harap tidak berlaku macam itulah. Ya. Karena perlu ada bagi kamu biasa dengan online test ya.
online test. Ini cikgu sudah tunjukkan kan. Ada ni. Di kamera mesti buka. Bukan tunjuk muka ya, tunjuk tangan dan tulis ya, mingyao ya. Tapi ada macam salah ada ya, adik saya dia tanya, kalau macam tu dia mana tahu orang yang dulu itu ialah siapa? Okey, ada satu cara lagi. Letak satu cermin di belakang ya. Okey, tapi saya tak buat macam tu lah. Saya percaya ialah kamu yang buat lah. Takkan kamu nak suruh ibu bapa kamu duduk untuk buat untuk kamu kan. Mungkin anak saya boleh lah, saya boleh tolong buat lah matematik tambahan. Tapi kalau ibu bapa kamu dia sendiri pun bukan pandai buat matematik, macam mana suruh dia buat? Mungkin you buat lebih baik daripada mereka, betul tak? Karena kamu ada belajar, kamu sangat tua ya. Okey, sambung lagi, bagi kamu lihat sekejap lah ya. Okey, saya tutup kamera ya. Okey, seterusnya. Okey, menentukan luas dan blank satu bulatan. Ini sudah konsep yang lain ya. Tadi cikgu cakap bagi kamu relax sikit. Okey, ini sangat penting. Ini lebih susah lah berbanding tadi. Kalau luas sektor senang nak cari, terus guna formula. Tetapi kalau luas dan blank tak boleh. Kalau terus guna formula tak dapat ya. Mana luas dan blank dia? Warna apa? Warna ini. Warna yang ada bunga-bunga ini ya. Bukan warna yang empat segi, bukan. Yang tepi ini panggil tembleng ya. Kamu sudah tahu apa itu tembleng kan? Ini tembleng. Jadi dia kena ada satu langkah lagi lah. Jadi nak cari tembleng ini biasanya kita guna luas sektor tolak luas segitiga yang dalam sini. Jadi baru dapat tembleng yang baki itu. Macam kamu makan tembikai ya. Tembikai itu dia ada warna isi merah kan, warna kulit dia hijau kan. Warna kulit yang hijau itu ialah tembleng lah. Yang merah itu ialah segitiga lah. Jadi kita nak cari dia punya luas tembleng, kita kena gunakan keseluruhan merah campur dengan hijau tolak merah. Yang tinggal punya ialah hijau, iaitu luas tembleng ya. Baik. Cikgu bacakan ya supaya kamu lebih jelas. Kalau kamu nak catat, boleh catat ya sebagai nota dalam buku latihan kamu. Kalau tak apa. Kerana dalam modul semua sudah ada nota, sudah diberi sekali ya. Jadi kamu boleh salin nota itu dalam buku latihan kamu atau cetak pun boleh ya. Kerana setiap modul dia ada nota latihan ya. Jadi saya akan letak dalam Google Classroom ya. Kerana saya belum join 5 amatis, 5 aquamarine. Saya pun tak boleh letak modul itu dalam kalau Google Classroom, sesiapa belum join kena join ya. Kerana ada markah PPT. Raja di sebelah menunjukkan sehelai alas meja yang berbentuk sebuah bulatan berpusat O dengan corak berbentuk hexagon. Hexagon 1, 2, 3, 4, 5, 6 hexagon ya. Terteram di dalam dia. Denda yang dijahit di sekeliling hexagon pula merupakan tembleng bagi alas meja itu. Ini tembleng ya, tembleng. Apakah maklumat yang diperlukan untuk mencari luas setiap rela itu? Ini ya, nak cari luas tembleng. Kita cari satu sudah cukup lah. Lepas tu lalap dengan 6. Kerana setiap tembleng sama ya. Tak payah cari sampai 6. Ini pernah keluar dalam SPM ya, soalan dia. Dengan menggunakan rumus luas sektor L sama dengan 1/2 lalap sejari kuasa 2 lalap dengan theta dalam radian. Dan rumus yang lain bersesuaian. Rumus lainnya lah segitiga lah. Nanti cikgu akan tunjukkan ya. Masalah seperti ini boleh diselesaikan dengan murah dan cepat. Kalau faham memang murah dan cepat. Kalau tak faham, dia akan senang untuk buat salah ya. Okay. Ini merupakan soalan yang paling complicated lah dalam topik ini ya. Okey, marilah kita tengok soalannya. Okay, ini soalannya ya. Okey, ini cikgu tak payah baca lah, sama seperti tadi.
hanya kecil saja. Sekarang kita fokus kepada contoh 9. Bagi setiap sektor POQ ya, sektor, kalau sektor dia termasuk hijau inilah, berpusat O yang berikut, cari luas dalam sentimeter persegi lah, cm kuasa 2. Tembreng PRQ yang warna hijau ini ya. Guna pi sama dengan 3.142. Kalau 3.142 bermaksud dia nak beritahu kita jawapan akhir mesti dalam nombor perpuluhan 14.56 ya. Okey, kita tengok penyelesaian dia. Pembelajar dia sudah bagilah, kita tak payah lukis ya. Sekarang apa kita perlu buat? Pertama, ini sangat penting ya. Quite confused lah ya, quite confused. Di sini kalau kamu nak senang, kamu semua guna radian. Ubah soal kalkulator kepada mode radian ya. Kalkulator dia ada mode kan. Kamu tekan kalkulator shift mode. Okey, lepas tu pilih radian yang nombor 4 ya. Shift mode lepas tu radian ya. 4 itu. Jadi dia sudah mencari radian. Kalau tak, kamu kena ubah guna cara ini. Cara ini lebih selamat, tetapi langkah dia panjang sikit ya. Biasa saya guna inilah. Kerana ini senang dapat markah. Cikgu tanda pun senang. Cikgu tahu di mana kamu buat silap. Kalau kamu guna kalkulator, cikgu tak dapat detect. Sangat bahaya ya. Betul dapat markah penuh. Salah dapat markah kosong. Itu saja. Itu panggil list taker. Tapi sini semua aliran sains ya, tak ada aliran ekonomi. Kalau ada aliran ekonomi, ini mungkin juga saya akan guna untuk aliran ekonomi ya. Saya tak mau cakap 2 kali. Kalau aliran ekonomi, dia tahulah list taker ialah guna kalkulator ni. Kalau list protector ialah guna ini. Ya. Okay. Dua sektor POQ. Dua sektor POQ ya. Sama dengan 1/2 terjadi kuasa 2 darab dengan theta. 1/2 6 kuasa 2 theta. Theta dia sudah bagi ya, 2.2. Kalau luar sektor, sudut sektor dia mesti dalam radian. Jadi jawapan 4 angka berarti ya, jangan lupa 39.60. Ini jawapannya. Okey. Tetapi dia bukan nak cari luas sektor, dia nak cari luas tembreng. Jadi kita kena tolak luas segitiga OPQ ini yang berwarna putih ini. Okey, jadi macam mana nak cari luas segitiga yang putih POQ ini? Kita gunakan rumus sin. Okey, sin dalam trigonometri ya, iaitu 1/2 OP darab dengan OQ darab dengan sin sudut sektor POQ. Tetapi sudut ini bukan dalam radian. Kalau trigonometri, cikgu dah beritahu ya, hanya sukatan membuat sudut dia dalam unit radian. Tetapi kalau dalam segitiga trigonometri, dia masih dalam belajar. Ini confuse sikit. Okay. Jadi sini 2.2 kan. Jadi kita kena ubah soal dia menjadi belajar. Kalau guna kalkulator bolehlah, masih boleh guna radian, tetapi mesti dalam mode radian lah. Kamu boleh terus type sine sin 2.2, tapi ubah soal dia menjadi belajar. Okay, tetapi kena berhati-hati ya, buat soalan lain kena ubah soal dia balik. Kalau tak guna ini lebih selamat. Okay, ubah soal dia bukan susah sangat, sini sudah ada kan. Kerana nak ubah soal radian kepada belajar ialah 2.2 darab dengan 180 dibagi 3.142. Jadi kita dapat jawapan dia ialah 126 belajar 2 minit. Kalau tak mau 2 minit ini, nak ubah soal dalam bentuk perpuluhan pun boleh. 2 bagi 60. Jadi ialah 2 bagi 60 0.03. Okey, jadi kamu boleh tulis 126.03 belajar. Okey, kalau tambah minit. Okey, soalan 8 ini ganti ke sini dalam bentuk belajar. Lepas tu darab dengan 36 bagi 2, kamu akan dapat jawapan ini. Tapi ini bukan jawapan akhir ya. Ini hanya
luas untuk segitiga POQ. Jadi kita nak cari template ini, kita kena gunakan luas sektor 39.60 tolak 14.56. Yang baki dia 25.04, barulah jawapan template yang berwarna hijau. Ini jawapannya. Okey. Ramai murid dia buat sampai sini saja. Buat sampai sini dapat 1 markah lah. Kalau sampai sini 3 markah. Kalau dapat cari ini tetapi tak dapat tolak, dapat 2 markah. Okey, itu ialah cara. Cara dapat markah itu sangat penting ya. Kalau kamu tahu, kamu boleh dapat markah sangat tinggi. Walaupun tak tahu buat pun boleh dapat markah ya. Dia ada teknik. Yang penting formula kena betul. Tetapi bukan kamulah ya, bagi orang yang kurang pasti ya. Okey. Lepas tu ganti nilai. Sudah dapat markah. Walaupun jawapan dia sama. Okey. Kerana dia tahu guna formula yang betul ya. Itu ialah cara dapat markah. B ya. Sama juga. Langkah pertama, cari dia punya luas sektor ya. Dia sekarang dia nak cari apa? Template kan. Okey. Jadi B sama jugalah, kita cari dia punya luas sektor berapa, O, PQ, lepas tu tolak luas segitiga ini. Tetapi di sini dia cari luas segitiga dulu ya. Kenapa luas segitiga ini dia tak gunakan formula sin? Dia guna lain. Boleh tak? Boleh juga ya. Ada orang, let's try lebih daripada satu cara lah. Itu ialah cikgu bagi contoh ya. Dia sini, dia segitiga ini, dia bagi dia kepada separuh. Separuh, biasanya satu segitiga bagi separuh, dia akan menjadi segitiga tepat. Okey, jadi dia sudah menjadi segitiga tepat OSQ. Okey, tetapi dua ini, yang limiter ialah 4 kan, sekarang sudah jadi 2 ya. Jangan guna 4 lagi. Jadi dia gunakan formula lah. Okey, nak cari sudut sektor ini kan, kerana sini tak ada sudut sektor kan. Dia gunakan, oleh kerana 2 garis ini dia tak sentuh sudut ini, jadi kita gunakan sin. 2 bagi dengan hypotenuse 3.5. Jadi kita dapat sin sudut QOS ialah 2 bagi 3.5. Jadi nak cari sudut QOS ialah songsangan sin 2 3.5. Guna kalkulator, kamu akan dapat sudut QOS ialah 34 darjah 51 minit. Tetapi ini bukan sudut sektor ya. Kalau sudut sektor kena darab 2 lagi. Jadi 34 darjah 51 minit darab 2. Kita akan dapat jawapan dia ialah 69 darjah 42 minit. Itu baru jawapan untuk sudut sektor. Lepas sudut sektor ini baru boleh cari luas sektor. Okey. Boleh ya? Okey, mari kita tengok penyelesaiannya. Ini kamu alternatifnya kamu boleh baca sendirilah. Seperti yang tadi cikgu kata ya, bagi dia kepada 2 bahagian. Jadi dia akan menjadi segi 4. Segitiga tepat ya. Biasa kita buat macam tu ialah untuk cari sudut sektor. Sekiranya dia tak bagi ya. Kalau dia bagi tak perlulah terus buat seperti bahagian A ya. Okey. Okey. Saya cikgu perlu cepat ya, 5 minit nanti cakap lebih pada masa kamu cikgu tamat. Biasa cikgu tamat pada masa yang tepat ya. Okey. 2 lalap 34 darjah 51 minit tadi cikgu dah cakap ini ya. Kita nak convert dia kepada radian. Jadi perlu lalap 3.142 bagi 180. Jadi ini ialah sudut sektor dia ya. Sudah lepas sudut sektor, guna formula ganti jari dia dan sudut sektor dia. Sudah dapat luas sektor. Tapi itu bukan jawapan ya. Jadi kita nak cari luas template, kena cari luas segitiga POQ. Luas segitiga POQ tampak tak? Dia guna yang lain lah. Guna rumus silo. Rumus silo ini. Okey. Jadi dia cari X dulu. X ialah apa? Semi perimeter ya. Semi perimeter. Macam mana nak cari semi perimeter? Okey.
Ini X dia guna bukan panjang lengkok ya. Kalau di sini X ini ialah semi perimeter ya. Ini lumus silo ya. Kalau tak nak pun boleh, tetapi ini dia guna kaedah lain lah supaya nanti kamu lebih confused ya. Kalau kita guna yang tadi itu boleh tak boleh bahagian A itu untuk cari luas segitiga boleh ya. Atau nak guna ini pun boleh. Tapi ada orang nak guna alternatif ini kan, boleh lah. Ini formula yang baru ya. Belajar banyak itu bukan tak bagus, bagus ya, kadang-kadang boleh lebih cepat. Tetapi kamu kena faham ya. X di sini ialah semi perimeter. Semi perimeter ialah 3, kita tengok balik ya dia punya. Okay. 3.5, 3.5, 4 kan. Ini ialah perimeter kan, bagi dengan 2 kerana semi kan. Semi kita bagi dengan 2. Jadi dia menjadi 5.5 ya. Okey, jadi lepas semi perimeter kita nak cari luas ya, kita tak guna formula tadi, kita guna lumus silo ya. Iaitu X 5.5 tolak P 3.5, Q pun 3.5. O ini ialah 4 ya, tolak 4. Okey, lepas tu kita dapat punca kuasa 2 33. Jadi kita dapat luas dia ialah 5.745. Okey, lepas tu guna 7.454 luas sektor tolak luas segitiga ini, baki dia ialah luas tempeleng lah, dalam 4 angka berarti. Okey ya. Jadi kamu belajar dua cara. Dalam latihan kamu boleh pilih mana satu cara lebih sesuai untuk kamu lah. Okey, tetapi cikgu lebih suka cara A lah. Tapi kalau kamu nak guna cara B, itu bergantung kepada kamu lah. Ya. Baik ya. Okey. Masa tinggal 1 minit setelah habis. Okey, tinggal berapa? Wah, not bad lah, 71 tambah bukan kurang. Okey, itu yang cikgu ajar hari ini. Okey, jangan left dulu ya. Cikgu nak buat rumusan apa kita sudah belajar untuk hari ini ya. Okey, di rumusan dia cikgu sudah ajar kamu apa itu luas sektor ya. Iaitu formula dia 1/2 dalam terjadi kuasa 2 dalam dengan theta. Lepas tu, cikgu juga ajar kamu macam mana nak cari luas tempeleng dia ya. Okey, luas tempeleng dia ialah gunakan luas sektor tolak luas segitiga. Jadi cikgu lebih suka inilah. Okey, untuk cari luas tempeleng. Kalau kamu nak guna cara baru boleh, iaitu perlu tahu semi perimeter dia. Lepas tu samalah jawapan akhir masih dapat 1.709. Bergantung kepada mana satu lebih sesuai. Okey ya, setakat ini ada apa soalan nak tanya? Sudah satu left. Sudah jangan left ya, sudah left. Okey. Nanti bagi saya kehadirannya, saya perlu key ya, tadi ketua panitia ada beritahu ya. Ada pesan daripada Puan Sakinah. Sebelum pukul 6 kena hantar. Nanti pengetua nak public. Nanti dia tak ada kehadiran 5 garnet, 5 amethyst, 5 sapphire, 5 aquamarine. Macam mana ni 4 kelas ini ada belajar atau tidak? Adalah, dia tengok video pun sudah beritahu ya, semua ada rekod. Hanya orang yang tak pergi tengok video dia tak tahu, dia kadang-kadang tak ada masa kan, ada banyak subjek. Itu. Jadi nanti hantar ya, Chen Hao, Long, then Kersin and Dixon ya. Jadi cikgu di sini ucapkan Kong Si Fa Cai dan selamat tahun baru Cina. Okey, dan selamat cuti ya untuk minggu depan dari 10 hingga 13 hingga 14. Kita akan balik semula ya PDPR pada 15 hari bulan ya. Okey, selamat tahun baru Cina. Okey, sekian, terima kasih semua. Boleh left lah. Bye bye. Bye bye. Okay, good. Okay, saya end